Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afan bin Ahmad dari Sekolah Kebangsaan Sungai Jejawi Teluk Intan Perak akan membentangkan tajuk kajian tindakan saya pada hari ini, iaitu meningkatkan penguasaan ayat susunan songsang dengan menggunakan paisang dalam kalangan murid tahun 5. Paisang merupakan singkatan daripada perkataan pai ayat susunan songsang. Ayat susunan songsang dipanggil sebagai ayat songsang, iaitu ayat yang mengalami proses pendepanan predikat, iaitu predikat mendahului subjek. Hal ini bermaksud dalam ayat susunan biasa, pada bahagian mula-mula ayat itu mestilah terdiri daripada subjek dan diikuti dengan predikat. Namun begitu, bagi ayat susunan songsang ini berlakunya pertukaran kedudukan subjek dan juga predikat, iaitu predikatnya berada di hadapan dan subjeknya berada di belakang. Dalam proses ini, seluruh bahagian predikat atau sebahagian predikat diletakkan di hadapan konstituen subjek, iaitu pada bahagian permulaan ayat. Ayat susunan songsang merupakan aspek tata bahasa yang terkandung dalam kurikulum standard sekolah rendah JSSR, iaitu bagi subjek bahasa Melayu. Inovasi paisang ini menerapkan belajar sambil bermain. Menurut Erickson 1985, dalam buku perkembangan awal kanak-kanak oleh Haliza Hamzah dan Joy and Samuel mengatakan bahawa bermain ialah satu aktiviti semula jadi dan keperluan bagi setiap kanak-kanak. Mereka belajar dan meneroka persekitaran melalui aktiviti bermain kerana imajinasi mereka yang tinggi. Isu dan masalah yang saya hadapi sewaktu mengajar topik ayat susunan songsang ini kepada murid-murid ialah murid tidak dapat memahami topik ayat susunan songsang dengan sebaiknya. Yang kedua, murid-murid berasa keliru dan tidak dapat membezakan antara ayat susunan biasa dengan ayat susunan songsang. Yang ketiga, murid berasa bosan dan kurang mahir menukarkan ayat susunan biasa kepada ayat susunan songsang dalam bentuk tulisan. Dan yang terakhir, murid kurang mahir membaca ayat susunan songsang dengan sebutan dan intonasi yang betul. Objektif inovasi paisang ini adalah merujuk daripada dokumen standard kurikulum dan pentaksiran bahasa Melayu tahun 5, iaitu KSSR Semakan, iaitu 5.3.4 memahami dan membina ayat susunan biasa dan ayat susunan songsang mengikut konteks. Yang pertama, objektifnya membantu murid memahami topik ayat susunan songsang. Yang kedua, membantu murid membezakan antara ayat susunan biasa dengan ayat susunan songsang. Yang ketiga, mewujudkan perasaan seronok dan memahirkan murid untuk menukarkan ayat susunan biasa kepada ayat susunan songsang dalam bentuk tulisan. Dan yang terakhir adalah untuk membantu murid membaca ayat susunan songsang dengan sebutan dan intonasi yang betul. Peserta kajian yang telah saya jalankan ini melibatkan seramai 18 orang murid daripada murid tahun 5, iaitu murid lelaki dan murid perempuan. Di sini, mereka terdiri daripada murid luar bandar yang terletak di daerah Hilir Perak. Dan untuk makluman semua, mereka ini sebahagiannya daripada murid yang kurang memahami ayat susunan songsang dan sebahagian lagi mereka yang sudah mahir dalam penguasaan ayat susunan songsang. Jadi di sini berlakunya bimbingan antara murid yang lemah dalam pemahaman ayat susunan songsang dengan murid yang lebih mahir. Berikut merupakan tindakan yang telah saya jalankan bagi melaksanakan kajian tindakan ini, iaitu menggunakan 4 langkah. Yang pertama, merancang, kedua, bertindak, ketiga, memerhati, dan yang keempat, mereflek. Keempat-empat langkah ini saya telah gunakannya melalui model Kip Lewin tahun 1946. Bagi langkah yang pertama ini iaitu merancang, saya telah mengenal pasti kaedah pengumpulan data yang sesuai, antaranya ujian pra dan ujian pasca, kedua, pemerhatian turut serta, dan yang ketiga, soal selidik.
Sampel kajian yang telah saya gunakan ini seramai 18 orang murid tahun 5. Tempoh masa pengajaran ini dilaksanakan sekali seminggu selama sebulan. Oleh itu, saya turut menerapkan pembelajaran kooperatif, konstruktivisme, dan kolaboratif. Oleh itu, elemen belajar sambil bermain ini turut saya terapkan. Seterusnya, bagi langkah bertindak pula, saya meminta murid-murid untuk berbincang dan membentuk ayat susunan biasa dengan menggunakan kad perkataan dalam kumpulan masing-masing. Yang kedua, mereka perlu tukarkan kedudukan subjek, predikat dan keterangan untuk membentuk ayat susunan songsang. Seterusnya, murid perlu menulis ayat susunan songsang di ruangan paisang. Kemudian, guru perlu menyemak jawapan yang telah mereka hasilkan. Akhir sekali, mereka perlu menjawab kuis dengan mengimbas kod QR sebagai aktiviti pengayaan. Berikut merupakan gambar pelaksanaan inovasi Paisang, iaitu murid perlu berbincang secara berkumpulan untuk membentuk ayat susunan biasa terlebih dahulu dengan menggunakan kad perkataan yang telah diberikan oleh guru. Kemudian, murid-murid akan menunjukkan hasil pembinaan ayat susunan biasa yang telah dibentuk secara berkumpulan. Dan seterusnya akan murid-murid menukarkan ayat susunan biasa kepada bentuk ayat susunan songsang dalam bentuk tulisan di situ. Dan pastinya wujudnya perbincangan dan juga bimbingan serta bantuan dalam kalangan murid yang lemah bersama dengan murid yang lebih mahir. Seterusnya, mereka akan turut menyemak jawapan bersama-sama dengan guru. Dan hasilnya dapat kita lihat di situ penulisan ayat susunan songsang tersebut. Akhir sekali, murid perlu mengimbas kod QR yang terdapat pada produk inovasi Paisang ini bagi melaksanakan aktiviti pengayaan iaitu menjawab kuis Paisang. Dan pastinya murid-murid akan lebih bermotivasi untuk berbincang dalam kumpulan bagi menyelesaikan kuis tersebut. Bagi langkah yang keempat yang terakhir ini iaitu merefleksi, di sini guru dapat memesan tahap penguasaan murid bagi dicatatkan tahap penguasaan mereka dalam pentaksiran bilik darjah iaitu PBD. Kemudian, di sini guru juga dapat memesan kelemahan murid dalam kemahiran bahasa. Pastinya, guru sebagai fasilitator ini akan membimbing murid yang lemah bersama dengan bimbingan rakan-rakan yang lebih mahir. Akhir sekali, di sini juga guru dapat melakukan penambahbaikan terhadap pembelajaran dan pemudahcaraan yang dijalankan pada hari tersebut. Dapatan kajian yang telah diperolehi di sini melalui ujian pra dan ujian pasca didapati bahawa seramai 5 daripada 18 orang murid ataupun responden ini menunjukkan keputusan yang kurang memuaskan iaitu belum menguasai topik ayat susunan songsang ini dengan sebaiknya dalam ujian pra. Di sini dapat kita lihat keputusan mereka di bawah paras 40%. Selepas ujian pasca dijalankan di sini, keputusan mereka ini lebih meningkat iaitu berada lebih daripada 40% markahnya. Maka, murid-murid yang lain juga di sini turut menunjukkan peningkatan markahnya dari ujian pra pada ujian pasca yang telah dijalankan. Selain itu, saya turut menjalankan soal selidik kepada murid-murid yang telah menggunakan produk inovasi Paisang tersebut. Untuk pengetahuan semua, dalam borang soal selidik ini terbahagi kepada beberapa bahagian iaitu dari aspek kognitif, afektif, ketiga, kemahiran bahasa dan yang terakhir iaitu aspek sosial. Di sini dapatlah kita perhatikan bahawa lebih daripada 90% murid-murid bersetuju ataupun memberikan respons yang positif dalam penggunaan produk inovasi Paisang tersebut.
Kesan positif penggunaan produk inovasi Paisang ini iaitu murid dapat menguasai kemahiran bahasa dengan sebaiknya iaitu dari aspek kemahiran membaca dan juga kemahiran menulis. Seterusnya, ia juga dapat membentuk kemahiran sosial yang positif dalam kalangan murid kerana ia dilakukan secara berkumpulan. Pastinya, ia amat selari dalam pembelajaran abad ke-21 yang menekankan pembelajaran berpusatkan murid dan dengan adanya implementasi teknologi maklumat dan komunikasi iaitu TMK dalam pembelajaran iaitu produk ini adanya teknologi imbasan kod QR bagi melaksanakan aktiviti pengayaan. Seterusnya, murid-murid akan merasa lebih seronok dan yakin sewaktu mempelajari tajuk ayat susunan songsang dengan menggunakan paisang. Seterusnya, guru-guru dapat menjalankan pentaksiran bilik darjah iaitu PBD dengan lebih mudah. Dan akhir sekali, pastinya produk inovasi paisang ini turut mentungkil ataupun turut memberikan murid kemahiran berfikir aras tinggi kerana adanya penerapan dalam penggunaan produk inovasi Paisang ini iaitu membezakan ataupun mengenal pasti perbezaan antara ayat susunan biasa dan juga ayat susunan songsang dan juga dapat melahirkan murid-murid untuk mengaplikasi serta mensintesis ayat susunan songsang yang betul. Amat besar potensi inovasi Paisang ini untuk disebarluaskan kepada sesiapa sahaja. Antaranya, ia boleh digunakan oleh murid kelas lain iaitu murid tahun 6 kerana dalam dokumen standard kurikulum dan pentaksiran Bahasa Melayu tahun 6 KSSR Semakan turut mengandungi topik ayat susunan biasa dan juga ayat susunan songsang. Selain itu, ia boleh digunakan untuk murid pemulihan bagi membentuk ayat susunan biasa kepada bentuk ayat susunan songsang dengan lebih mudah melalui penggunaan inovasi Paisang. Seterusnya, produk ini boleh dikongsikan juga untuk murid sekolah berhampiran iaitu sekolah anak sungai kerana sekolah anak sungai ini merupakan sekolah yang berhampiran dengan sekolah saya. Dan seterusnya di sini, produk inovasi Paisang ini boleh dikongsikan kepada guru-guru bahasa Melayu melalui perkongsian amalan terbaik dalam pembelajaran dan pemudahcaraan iaitu PDPC. Dan akhir sekali, ia boleh dipasarkan kepada murid-murid lain kerana harganya murah.